saya sempurnakan. Ini adalah kisah pengalaman daripada Encik Ma'ruf berkongsi. Ya, kata Encik Ma'ruf, saya ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Perkara ini berlaku kepada arwah ibu saya, Casey. Saya satu-satunya anak yang menjaga arwah ibu. Adik-beradik yang lain bukan mereka tak nak jaga, tetapi kata Encik Ma'ruf, mungkin Encik Ma'ruf berikan alasan. Adik-beradik saya yang lain semua sibuk dengan bertugas. Saya ini bertugas, tetapi tugasan saya lain sedikit. Ada lebih banyak masa yang boleh saya luangkan bersama dengan ibu. Ketika saat-saat ibu saya sedang sakit tenat, sayalah yang menjaganya. Balik dari tempat tugas terus pulang ke rumah. Casey, ibu saya ni katanya oleh Encik Ma'ruf, ibu saya ni saat-saat terakhir ini dia baring di atas katil dan hanya saya dapatkan bantuan seorang pembantu sementara untuk menengok-nengokkan ibu bila saya keluar bekerja. Setibanya saya pulang ke rumah, saya akan beri upah kepada pembantu sementara yang saya dapatkan. Tak kiralah kadang-kala kawan saya punya isteri, kadang-kala juga teman-teman saya yang juga kesian melihat hidup saya yang tidak terurus kerana harus sentiasa memberi tumpuan kepada ibu yang nak meninggal dunia sedang sakit-sakit tenat. Jadi kata Encik Ma'ruf, akhirnya Casey, Tuhan lebih menyayangi. Ibu saya telah pun kembali ke rahmatullah beberapa minggu selepas dia jatuh sakit. Bila saya pulang ke rumah waktu malam, sekitar pukul 1 lebih pagi. Saya kerja malam, Casey, saya kerja petang, balik malam 1 lebih pagi. Sampai rumah, saya buka lampu, saya dengar ada orang panggil nama saya beberapa kali dengan nada suara yang halus dan juga sayu dan juga menakutkan. Bila dia panggil nama, saya dengar suara macam arwah ibu. Alangkah terperanjatnya, bila masuk dalam bilik ibu, ternampak ibu saya sedang baring di atas katil tercungap-cungap. Seperti keadaan ibu dalam masa-masa saat-saat dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dia beritahu saya supaya tolong adik saya. Adik yang paling bongsu dalam keluarga, sebab adik saya dalam keadaan kesusahan. Saya tanya kenapa, dia tak jawab. Kemudian dia batuk-batuk, dia suruh ambilkan air. Saya ke dapur untuk ambil secawan air. Bila saya masuk dalam bilik, arwah ibu dah hilang daripada kawasan dalam bilik. 2 hari kemudian, saya jumpa dengan adik saya. Bila saya berbual, macam tak ada masalah. Berbual panjang, Casey, korek punya rahsia. Rupa-rupanya, Casey, adik saya mempunyai masalah keuangan. Hairan, ibu saya yang tidak diindahkan oleh adik saya. Hanya saya yang jaga, Casey, saat-saat ibu sakit. Seolah-olah roh ibu boleh datang rumah kembali waktu malam bila saya balik kerja, kata tolong adik bongsu dia ada masalah. Bila datang, dapat tahu, Casey, adik saya ada masalah keuangan. Sampaikan 2 orang anaknya tidak ke sekolah kerana tidak ada duit yang mencukupi. Dengan adanya duit yang peninggalan arwah ibu, saya berikan sedikit pada mereka dan mereka dapat kembali keluarga mereka seperti sedia kala. Itulah peristiwa yang aneh dan misteri. Arwah ibu yang dah pergi boleh tahu anaknya yang bongsu ini dalam kesusahan. Walhal adik saya ini boleh saya katakan tidak indahkan ibu langsung ketika ibu sedang sakit. Terima kasih dan